أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وكذلك الأحوال قسمان, dan seperti demikian itu seperti huquqillahi 'alal qulub munqasimatun ilal maqasid wal wasail. Al ahwalu, seperti demikian itu seperti huququllah 'alal qulub, segala hal, asal halnya makna keadaan, tetapi maksud di sini hal pada istilah ulama tasawuf. Hal di sisi ulama tasawuf pun qisman, terbahagi kepada dua bahagian. Ada dua bahagian. Ada bagi mereka dua perkara. Satu hal, yang kedua dia panggil maqam di sisi ulama tasawuf. Hal iaitu pemberian daripada Allah, keadaan satu pengkat, satu kelas, ataupun kata lain kelas yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Kelah hati yang diberi, yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Dia panggil, boleh panggil manzilah. Manzilah pengkat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Dia takrif juga dengan kata ma yaridu 'alal qalbi, sifat yang datang di atas hati min ghairi ta'ammudin, dengan tak ada sengaja, wala jatilabin dan dengan tidak tarik, dengan tidak usaha, semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil sifat wahbiyah, sifat yang bahasa pemberian daripada Allah, yang bahasa anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, manzilatul abdi fil hi, pengkat hamba, kelah hamba di dalam satu ketika. Di dalam satu ketika dia berpengkat dengan pengkat ni. Satu ketika dia berubah, dengan sebab berubah sifat dia, dengan sebab berubah keadaan dia, dengan sebab berubah maqam dia. Pening sikit kita bila cakap tajuk sauf. Dia kita tak biasa, kita tak nampak, kita tak ada modal dia tu, modal dia.
Kita bercakap gini, kita bercakap hujung panggil. Bila kita bercakap hujung, kita tak nampak perkara lah. Tak nampak perkara. Bila kata hal, dia nama dia wahbi. Bila kata maqam, kasbi. Itu kita cakap hujung. Takrif hujung-hujung. Hal ialah wahbi, perkara yang bangsa, bukan wahabi. Jangan bertukar. Wahabi lain. Ni wahbi, perkara yang bangsa anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh kita usaha. Betul-betul Allah bagi. Sebab tu saya kata kelah hati yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti takut kepada Allah, takut kepada neraka. Kita ni walau sebut neraka 100 kali kita tak berasa takut. Kalau tanya takut ke tak takut? Takut. Mulut, lidah jawab takut lah. Perasaan kita, kelah hati kita ada tak? Tak ada. Sebab tak dapat lagi anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syauq, rindu nak jumpa dengan Allah, rindu nak jumpa dengan Rasulullah misalnya. Kita adakah? Ada rindu tak? Berasa nangis-nangis, rasa tak boleh duduk dah, aku nak gadai habis, nak jual habis harta aku nak pergi jumpa dengan Allah, aku nak pergi depan Kaabah, aku nak pergi semaya depan Kaabah, rindu sangat pada Allah. Ada kita ada? Tak ada. Itu betul-betul anugerah pada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat, tak boleh usaha. Kita nak usaha supaya kita dapat sifat takut di dalam hati kita. Sifat hati nak boleh takut. Tak boleh. Itu kata hal itu nama dia wahbi. Perkara yang bangsa anugerah. Ada pun satu lagi maqam. Maqam ini nama dia kasbi. Maqam satu perkara yang bangsa usaha hamba. Perkara hak kita usaha. Hak kita bahasa petani kata pisah. Kita usaha, kita pisah, kita cari dia supaya kita boleh. Yang kita boleh usaha, iaitu kita usaha maqam. Bila kita dapat satu maqam, Allah bagi kepada kita hal. Beberapa hal yang Allah akan bagi pada kita. Kita tak dapat hal, melainkan kita dapat maqam. Dapat maqam. Maqam ni apa dia maqam? Maqam ialah pengkat-pengkat naik hamba kepada ma'rifatullah. Darajat kita nak sampai kepada kenal Allah. Kedua-dua ini jalan untuk sampai pada Allah. Tak dikata seorang itu kenal Allah, tak panggil orang itu arif billah, malaikat dia ada maqam dia dan dia ada hal dia, baru dia panggil arif billah, baru dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar kenal. Contohnya, contoh macam mana contoh? Hal ini contohnya seperti kita kata qanaah. Kita duduk di maqam qanaah. Kita nak naik maqam qanaah, kita nak duduk di kita ambil usaha maqam qanaah. Apa qanaah? Cukup dengan apa yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi 10, kita rasa cukup 10. Allah bagi 100, kita rasa cukup dengan 100. Kalau Allah bagi 1, kita cukup dengan 1. Ini boleh kita usaha. Kita kena usaha. Kalau kita nak kenal Allah sebenar-benar kenal, kita kena ambil ni maqam-maqam dia. Maqam qanaah, dia duduk terdulu daripada maqam tawakkul. Pertama-tama maqam dia kita kena ambil maqam taubat. Itu pertama. Kita kena taubat dulu. Kita duduk di maqam taubat. Bila kita taubat, kita naik kepada inabah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bila kita bertaubat, kita menyesal ke semua perkara hak kita buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berazam di atas tak mau mengulangi perkara yang kita salah itu. Dari situ makna kita duduk di makam taubat, kita naik makam kepada makam inabah, kita taat kepada Allah, kita selalu menjauhi segala maksiat. Itu nama inabah, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh inabah kalau kita tidak ambil makam taubat. Begitu juga kita qanaah, dia duduk dulu daripada makam tawakul. Kita tak sampai makam tawakul, melainkan kita kena ambil qanaah dulu, kena usaha makam qanaah dulu. Kita kena cukup apa yang Allah beri kepada kita. Bila cukup dengan apa yang Allah beri, barulah kita boleh tawakul. Aku serah kepada Allah, harap kepada Allah. Allah bagi pun boleh ambil, Allah tak bagi pun boleh, aku tak ada masalah. Tak ada masalah bagi aku, senang hati dia. Itu nama dia apa? Qanaah. Nama apa? Maqam yang kita usaha. Tawakul, kita usaha makam tawakul. Makam taubat, dari kerana kita taubat, dari kerana kita qanaah, dari kerana kita taslim, serah pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari kerana kita zuhud, kita tinggal harta dunia, kita hati tidak bergantung dengan dunia. Allah bagi kepada kita hal, bagi kepada kita takut kepada dia, bagi kepada kita rindu kepada dia, bagi kepada kita mahabbah, sifat rasa kasih kepada dia. Kasih kepada ibadat. Tidur tak boleh dah, tidur 5 minit rasa nak sembahyang, tidur 5 minit rasa nak berzikir. Cinta, buah sembah tak boleh hilang, tak boleh renggang dengan kita. Renggang buah sembah rasa nak gila. Itu orang dapat hal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal ni boleh jadi Allah tarik. Boleh jadi Allah tarik. Satu hari dia gila dengan buah sebah, satu hari dia benci kepada buah tasbah. Boleh jadi Allah tarik balik. Maka Allah nak bagi hal ini ada dua punca. Ada kalanya iaitu dari kerana kita beramal dengan amal yang solah, yang membersihkan hati kita. Kita ambil akhlak-akhlak yang baik. Bila kita ambil akhlak yang baik, kita ambil zuhud, kita ambil tawakul, kita jadi pemaaf, kita jadi orang murah, infak, Allah bagi hal kepada kita dengan sebab kita ambil akhlak yang baik, dengan sebab amal yang solah yang membersihkan hati. Ambil amal soleh hak membersihkan, iaitu ambil akhlak yang baik yang membersihkan hati kita. Kita menghilangkan sifat dengki dalam hati, sifat kibir, sifat sombong, takabur, membesar diri dan tak terima nasihat pada orang yang kita buang habis. Kita ambilnya sifat tawadhu, kita ambilnya sifat ikhlas. Kita ambil perkara ni, Allah akan bagi hal kepada kita. Hak ni tunggu, hal ni tunggu. Hak kita usaha kena ambil hal ni. Kita usaha ikhlas, kita usaha tawadhu, kita usaha zuhud. Ni hak kita usaha. Kita ambil maqam tu nama dia. Ada kala Allah bagi hal semata-mata kurniaan daripada dia. Dia nak bagi. Orang biasa saja, akhirnya dia cinta pada agama, cinta kepada Allah. Dia boleh menangis bila sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh takut menangis. Cuba kita tengok hal yang Allah bagi kepada orang-orang ahlillah. Okay? Bila dia baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Bila dia baca doa Adam itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dia menangis. Dia ada perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca berapa kali doa pun kita tak menangis, kita tak ada hal. Sebab apa? Dia ada rasa, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Adam ada bersalah dengan satu kesalahan saja. Dia mengerja satu kesalahan saja, begitunya dapat bala daripada Allah. Allah balas dia dengan mengeluarkan daripada syurga. Tak boleh menetapkan di dalam syurga. Kita yang banyak bersalah, macam mana kita nak pergi masuk syurga? Dia ada perasaan dia tak boleh, aku salah banyak, menangislah dia. Mengisak-ngisaklah dia, keluar air mata sampai membasahkan pipi, membasahkan janggut-janggut, membasahkan bulu-bulu janggut itu. Itu orang ada hal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak kat sininya, Imam Izzuddin rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, hal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua bahagian juga. Ada dua bahagian. Ahaduhuma, salah satu daripada kedua-dua, itu mana ahaduhuma. Adapun pertamanya, awwaluhuma, yang pertama daripada kedua-dua, salah satu daripada kedua-dua, maqsudun li nafsih, yang dimaksudkan dirinya sendiri, yang dimaksudkan bagi dirinya. Diri hal tu sendiri dah maksudnya. Nak kat situ dah, nak kat diri dia dah, bukan jadi wasail. Hal yang diberi oleh Allah. Kal mahabati, seperti mahabah, seperti takut dan gerung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dan rasa gerung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut Allah, gemetar di dalam hati. Itu diri nak kat situ dah lah. Kita ditutup supaya kita takut kepada Allah, supaya kita gerung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak boleh sampai kat situ. Kita kena usaha taat kepada dia dan ambil sifat-sifat mulia. Akhir Allah bagi mahabbah kepada kita. Kalau kita tak jaga hududillah, tak jaga hurumatillah, kehormatan Allah, perkara-perkara yang Allah suruh, perkara yang Allah larang, kita tak akan ada sifat mahabbah, tak ada sifat gerung kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada sifat takut. Ini faktor sebab bagi kita tak sampai, tak dapat. Ini faktor bagi kita tak dapat ma'rifatullah, tak kenal Allah. Kerana kita tak ada usaha maqam-maqam, kita tak ada usaha pengkat-pengkat yang nak dapatnya hal, nak dapat keadaan yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harap bahawa Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita hal dan maqam. Kita nak kedua-dua. Kita tangan kosong, kita miskin. Kita miskin. Kalau orang minta hal saja pada Allah, alhamdulillah, dia dah kaya, ada separuh dah dia ada separuh. Kita ni nak minta belaka, jumpa dengan korporat, minta biti nak buat beli beras, nak beli beras, bagi. Oh, lepas ni nak balik, nak bayar kereta, tak ada pula, minta kereta pula, minta duit untuk buat bayar tiket kereta. Lepas balik rumah tak ada pula, minta buat rumah, minta semua kita, tak ada satu pun kita tak ada. Begitu nisbah kita dengan orang ahlillah, nisbah dengan orang kenal Allah, kita ni orang kosong. Bila minta dengan Allah, nak ke semua, nak ke semuanya. Mintanya anugerah taubatnya, minta Allah anugerah ikhlasnya kepada kita, minta Allah anugerah akhlak-akhlak yang jadi tangga bagi kenalnya. Sesudah kenal, minta bagilah beberapa hal. Kita nak ke semua pada Allah kerana kita miskin sangat-sangat. Tetapi kebiasaan orang miskin,
dia tak sedar kata dia miskin. Tu problem besarnya. Orang miskin dia tak sedar kata dia miskin. Bila boleh piti dia beli. Allahu Akbar. Orang hakka, orang ada pitih banyak, dia jimat. Kerana dia tahu kata susah nak dapat pitih. Orang miskin dia tak tahu kata dia miskin. Bila boleh pitih RM100, RM100 dia beli habis. Besok dia minta lain pula. Dia pengemis, dia minta lain pula. Dia tak sedar kata dia miskin. Wal'iyadzabillah. Ini orang tak kenal diri namanya. Kita sekarang pun demikian dah lebih kurang. Kita tak kenal diri kita, kata kita miskin. Rasa kita hebat, boleh iktikaf di dalam masjid, boleh kata semaya tarawih 20 rakaat. Bani Daud dia tu semaya 8 tak jadi. Begitunya kitanya. Sedangkan kita sangat-sangat miskin. Ya Allah, mengkayakanlah kami dengan anugerah daripada Engkau. Satunya hal yang dimaksud bagi dirinya kal mahabah, seperti takut dan gerung kepada Allah, wal ijlal, dan membesar akannya akan Allah. Nak membesar pada Allah, nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita mengagung akan Allah, kita tidak mengagung akan yang lain. Kita tak ada sifat-sifat ni kerana kita tak dapat, tidak dianugerah oleh Allah, kerana kita tidak dapat maqam yang untuk nak sampai kepada hal. Di sana kalau kita belajar di dalam kitab tasawuf, bila kita duduk di maqam ni, Allah akan bagi hal ini. Maqam zuhud, Allah akan bagi hal apa dia. Kita duduk di maqam taqwa, Allah bagi hal apa dia. Dia ada hal dia yang dapat. Seolah buah lah. Hal ni buah bagi maqam, natijah bagi maqam. Wathani wasilatun ila ghairi, dan yang keduanya wasilatun, tangga, penyebab, ila ghairihi, kepada yang lainnya. Dia jadi tangga bagi yang lain, bukan diri dia dimaksud. Seperti tadilah, seperti huququllah alal qulub tadi. Kal khaufi, seperti takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, war rajai, dan harap kepada rahmat Allah, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut pada Allah satu hal, satu anugerah yang Allah beri, Allah campur di dalam hati hamba. Pengkat hati hamba, dia sampai kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banding seperti kita takut kepada boleh. Kita bila nampak boleh, kita rasa takut. Kalau kat sana lah, kalau kat sana, kat sini tak tahu takut tak kau boleh. Sebab sana kita polis ni kebiasaan dia orang Buddha, orang Siam. Pak kita orang Melayu Islam. Kita takut polis tu, kita takut dah, kerana dia ada kuasa, dia ada bedinya, ada pistol. Kamar dia kafir lagi, dia zalim lagi. Dia dengan kita orang Melayu, kita rasa dia tak ada simpati, tak kasih sayang. Takut tengok, walau tak salah pun takut dah. Ada rasa takut di dalam hati. Maka takut itu, kalau kita takut pada Allah ini bukan jadi matlamat. Takut pada Allah bukan matlamat. Takut kita makan, takut tu dah cukup dengan takut. Semacam kita tahu kata wajib sembahyang, cukup dengan wajib sembahyang tu dah. Takut kepada Allah sebagai Allah bagi hal ini sebagai wasilah saja. Wasilah untuk kita taat kepada dia dengan secara sempurna. Jadi wasilah untuk kita tinggal larangan dia. Bukan bila takut cukup dengan takut. Tak cukup. Takut itu Allah beri supaya Allah anugerah supaya kita dapat taat kepada dia dengan cara sempurna, supaya dapat kita menjauhikan larangannya. Dua yang Allah bagi,
hal yang Allah bagi. Satu, hal yang jadi matlamat. Yang kedua, hal yang jadi wasilah. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khaufa, maka sesungguhnya perasaan takut itu wazi'un, yang mencegahkan anil mukhalafat, daripada segala kederhakaan. Mukhalafat, segala menyalahi dengan larangan Allah. Mukhalafah ni menyalahi dengan apa yang dilarang. Tempat tak boleh parking, kita pergi parking, itu nama mukhalafah. Bahasa Arab panggil mukhalafah, kita menyalahi. Tempat tak boleh break, kita break. Tempat suruh jalan, kita berhenti. Itu dia kata mukhalafah. Dia panggil, bahasa istilah sahih tu dia panggil mukhalafah. Kalau istilah fiqh nama apa? Manhiyat, perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang pada syarak, bila kita kerja dia, nama kita jatuh di dalam mukhalafah. Maka khauf kepada Allah ini tangga bagi dia, jadi tangga bagi dia, jadi sebab dia, jadi penegah, jadi penghalang bagi kerja perkara yang dilarang. Bila ada khauf, dia tak jatuh, dia tak kerja mukhalafah. Itu makna wazi', yang menegah, yang menghalangkan anil mukhalafat, daripada kederhakaan, daripada segala menyalahi dengan larangan syarak. Sebab apa dia boleh tinggal? Sebab dia ada takut tu, lima rutiba 'alaiha, kerana barang yang diaturkan dia, 'alaiha, di atasnya, di atas segala kederhakaan. Apa dia barang? Bayan, minal 'uqubat, daripada segala keazaban. Kerana dia tahu, kalau kerja kesalahan, kalau kerja perkara yang dilarang, dia akan kena seksa. Dia takut kat situ, dia tinggalkan mukhalafah. Maka khauf itu jadi tangga bagi tinggal mukhalafah, tinggal manhiyat. Dengan sebab bila kerja manhiyat itu ada beberapa uqubat, ada beberapa keseksaan dan keazaban. Warraja'u, dan harap. Ada perasaan harap itu, rasa perasaan dalam hati itu, nama dia hal, perasaan. Dan perasaan harap nak dapat syurga Allah, harap nak dapat rahmat Allah di dalam, nikmat Allah di dalam syurga, nak dapat anak bidadarinya, nak dapat mahligainya, nak dapat pakaiannya. Harap dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hathun, yang menggalakkan, dia menyungguh ala taktsirit ta'at, di atas memperbanyakkan ketaatan. Bila nak kepada syurga Allah, rasa nak dalam hati dia, rasa suka nak kepada syurga Allah, Allah campur yang itu jadi tangga bagi dia membanyakkan taat. Dia rajin sembahyangnya, dia rajin berzikirnya, dia banyak sedekah sunatnya. Kerana dia nak kepada, dia harap kepada rahmat, harap pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Lima rutiba 'alaiha minal masubat, kerana dia tahu, kerana barang yang diaturkan di atas, kerana barang yang diaturkan dia di atasnya, di atas taat yang banyak. Apa dia barang? Minal masubat, daripada segala ganjaran, daripada segala pahala. Kerana dia tahu ada pahala banyak kat situ, ganjaran banyak kat situ. Wal huququl muta'alliqatu bil qulub anwa'. Ini boleh jadi sebab dinamakan kitab anwa', kerana dia membagai-bagaikan. Dia sebut berbagai-bagai. Wal huquq,
dan hak-hak al-muta'alliqatu bil qulub yang berkaitan dengan hati-hati itu anwa'un, ada beberapa bagai. Perkara yang hati mesti tunai, perkara hak hati mesti tunai, hak hubung kait dengan hati ada banyak bagai. An-naw'ul awal, nau' yang pertama, bagai yang pertama, ma'rifatu dzatillahi subhanahu wa ta'ala, mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, wajib di atas hati mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahuikan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yajibu laha, dan barang yang wajib baginya, bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kena tahu sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah. Apa dia sifat yang wajib bagi zat Allah? Ini kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Minal azaliyati. Satu, orang tak kenal azaliyah Allah, orang tu tak kenal Allah. Daripada keazaliannya, keazalian Allah. Allah bersifat dengan azal, bersifat dengan qidam, bersifat dengan sedia kala. Tu makna keazaliannya, kesediaannya. Dia bersifat dengan sifat sedia, tidak ada permulaan bagi adanya. Dia ada sedia kala, tidak ada permulaan bagi adanya. Satu, itu di antara sifat wajib bagi Allah yang wajib hati mengetahui, wajib hati kenal begitu. Wal abadiyah, dan keabadiannya. Keabadiannya sebelah depan, iaitu berkekalannya, dia tak hilang, berkekalan. Allah tidak binasa. Zat Allah adanya sedia kala, zat Allah adanya tak hilang, abad, sampai ke bila-bila, tidak binasa. Wal ahadiyah, dan keasaannya, dan dia bersifat dengan keasaan, keesaan. Esa ataupun asa. Keesaannya Allah subhanahu wa ta'ala, dia tunggal, tidak ada Tuhan yang lain daripada dia. Dia tidak berbilang, zat dia tidak berbilang, sifat dia tidak berbilang, perbuatan tidak berbilang. Itu makna dia ahad. Ahadiyatul zat, ahadiyatul sifat, ahadiyatul af'al. Kita belajar sifat 20, sifat wahdaniyah. Wantifa'il jauhariyah, dan ternapi keadaannya jauhar. Itu sifat zat dia. Kita kena mengetahuikan zat Allah dan sifat wajib bagi zat Allah. Setengah pada sifat wajib bagi zatnya, iaitu ternapi keadaannya jauhar, kejauharannya. Jauhar dia tidak, dia bukan jauhar. Jauhar ialah jirim, sama saja. Kejirimannya, ternapi kejirimannya Allah, ternapi kejauharannya Allah. Jauhar dia bukan, dan kejiriman dia bukan. Dia bukan jenis jirim. Dan dia juga bukan jisim. Dia bukan jenis makhluk. Oleh kerana demikianlah, tak boleh nak kata dia tak ada baginya kaifiyah. Nak kata kaifiyah tak ada, sebab dia bukan jenis jirim, dia bukan jenis jauhar. Angin, gas dan umpamanya tu pun kita nak sifat tak boleh dah. Kita nak kata bagai tak boleh dah. Oksigen kita nak kata bagaimana tak boleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang luar daripada pemandangan perasaan kita, maka tak boleh kita nak
mengkaifiatkan dia. Allah bukan jenis angin, Allah bukan jenis gas, Allah bukan jenis api, Allah bukan jenis langit bumi. Lebih lagi lah, langit bumi ni boleh nampak kaifiat dia. Angin, gas kita tak dapat, roh kita tak nampak kaifiat dia, macam mana, apa dia. Itu pun Allah bukan begitu. Bila Allah bukan begitu, apanya Allah? Allah tak boleh kita nak mendapatkan dia, mensifatkan dia, tak boleh. Itu makna kataan al-ajzu anil idraki idrakun. Lemah daripada kita nak mensifatkan dia, itulah makna mendapat mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini apa dia bagi juz'u daripada kaedah ahli sunnah wal jamaah. Kaedah ahli sunnah wal jamaah, Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Itu kaedah. Allah menyalahi dengan segala perkara yang baru. Juzuk dia, satu porok dia, bila menyalahi dengan yang baru, dia bukan jauhar, dia bukan ara, dia tidak ada bukan jisim, dia bukan ada tempat, dia bukan berjuzuk berqadar. Itu nama dia porok daripada mukhalafatuhu lil hawadith. Allah ternapi keadaannya jauhar wal aradiyati, dan juga ternapi keadaannya arad. Dia arad, perkara yang ada di jauhar, panas, sejuk, putih, masing, hitam, yang ada pada jauhar, itu Allah bukan. Wal jismiyati, dan ternapi juga keadaannya Allah jisim. Jisim iaitu jauhar yang terima bahagi, perkara yang terima bahagi. Tiga bahagian. Perkara yang kita nak bahagi, terima tiga bahagian, itu nama dia jisim. Di dalam bab, nama dia untuk kita buat belajar, nama dia jisim ta'limi. Kalau kita nak potong dia dengan boleh, sebab dia panjang kita boleh potong. Ataupun kita nak belah dia boleh, sebab dia tebal, sebab dia lebar, boleh kita belah. Dan kita nak krisik, kita nak buang atas dia sikit tu, itu dengan sebab dia tebal, dengan sebab dia tebal boleh kita nak krisik dia. Maka perkara macam tu nama dia jisim. Allah ternapi daripadanya jismiyah. Dia bukan jenis panjang, bukan jenis tebal, bukan jenis lebar dia. Ini ijma' salaf dan khalaf. Kalau kita baca kitab salaf, dia menafikan jismiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Serta pula tidak menyabit oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab, di dalam hadis, kata dia berjisim, tak ada. Di sana mujassimah, tokoh-tokoh mujassimah, supaya sifat tajsim tak jadi salah, bila dibangsa tajsim kepada dia tak jadi salah, dia mengertikan, dia buat definisi jisim yang salah, yang luar daripada makna istilah, luar daripada makna lughah. Di segi bahasa salah, dan di dalam istilah pun salah. Dia kata jisim diitlaq di atas perkara maujud, perkara yang ada. Takrif jisim ialah al-maujud. Takrif jisim ialah al-qa'im binafsih, perkara yang ada tak kena tupan yang lain, dia boleh bawa diri sendiri. Bukan arad yang lawan arad.
Itu makna satu pada makna jisim. Sebab tu bila kata mujassimah tak salah, sebab mujassimah orang yang kata Allah maujud. Bila kata mujassimah, mereka yang i'tikad Allah berdiri dengan sendiri. Makna tak salah bila bangsa mujassimah. Sedangkan tidak ada di dalam bahasa makna jisim, makna begitu. Bila kata jisim, perkara yang berketul, perkara yang terima bahagi. Itu di segi bahasa. Di segi bahasa. Istilah pada istilah jisim, perkara yang terima bahagi dengan tiga corak tadi. Terima bahagi dengan tiga bentuk. Boleh nak bagi dengan kerak, dengan belah, dengan kerisi. Kedua-dua Allah ternapi. Jisim pada lurah Allah ternapi, jisim pada istilah sama telah lagi, lebih sangat lagi lah ternapi. Itu di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi mujassimah, boleh kata Allah jisim, tetapi jisim dengan mana al-mawjud, jisim dengan mana al-qaim binafsih. Itu pegangnya cara bawa ke ilmu yang salah. Itu kata sesat dah. Sesat sebab apa? Dia salah dengan qawaiduddin, kaedah agama, kaedah lurah dia salah, dengan kaedah bahasa dia salah, dengan kaedah syarak dia salah. Di dalam Al-Quran tidak mensifatkan jisim begitu, tidak mensifatkan Allah dengan jisim. Dalam hadis tak ada. Maka dia mari sifatkan Allah jisim dengan itu makna ikhtira', nama reka. Itu nama bid'ah namanya. Wal istighna'i 'anil mujib, dan terkaya 'anil mujib, daripada zat yang mewajibkannya. Mujib yang mewajib, yang menyebabkan bagi adanya, yang menyebab bagi berlakunya. Dia tidak hajat sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dia bersifat dengan istighna 'anil mujib, terkaya, yakni tidak hajat, terlepas Allah daripada mujib, daripada zat yang mewajibkannya. Mewajib iaitu menyebab bagi adanya. Sama dengan wal mujid, dan zat yang menjadikannya, yang mengadakannya. Dia tidak berhajat, terkaya. Ada dia tidak dijadikan oleh yang lain. Ada dia tidak diadakan, dia tidak diciptakan dia oleh yang lain. Itu makna adanya zatiyun. Ada dia yang bahasa zat dia, dia jenis zat ada. Dia bukan bermula dengan tak ada, dia bermula dengan ada. Itu makna ada zati. Dia terlepas daripada mujib wal mujid. Wat tawahhudi, dan ketunggalannya, bidzalika, dengan demikian itu, ansa irzawati, daripada zat-zat yang lain. Dia sahaja ni kita kenal Allah, mesti kenal Allah. Dia sahaja bersifat dengan sifat demikian, bersifat dengan azali, bersifat dengan abadi, bersifat dengan ahad, bersifat dengan intifa'il jauhar, bersifat dengan intifa'il arad, bersifat dengan intifa'il jismiyah, bersifat dengan istighna 'anil mujib wal mujid. Dia saja, tidak ada yang lain daripada Allah bersifat dengan azal, bersifat dengan qidam, bersifat dengan sedia kala, tak ada. Siapa yang mengatakan ada di sana perkara yang sedia kala lain pada Allah, orang tu kufur. Orang itu tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kufur, kafir billah. Siapa kata ada di sana perkara bersifat dengan abad, tak binasa, tak terima binasa, lain pada Allah, orang itu kufur dengan Allah. Siapa mengatakan ada di sana perkara yang bukan arak, bukan jiring, lain pada Allah, bukan arak, bukan jirim, bukan jauhar, orang itu kufur. Lain daripada Allah arak dan jirim, jauhar, jirim, arak. Allah saja yang bukan jauhar, bukan arak, bukan jirim.
Siapa yang kata ada di sana satu perkara yang lain pada Allah, terkaya daripada mujid, terkaya pada yang mengada. Dia ada tak hajat pada yang mengada, orang itu kafir billah. Wajib kita kenal Allah. Ini hak hati. Hati kena mengaku kata tawahud, bersifat dengan keesaan, bersifat dengan ketunggalan, bidzalika dengan demikian itu sifat ansa irizawat, daripada zat-zat yang lain. Zat lain tak sifat dengan sifat demikian. Ini sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam Izzuddin, yang ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. An-Naw'us Tsani, bagai yang kedua, hak yang kedua, hak wajib di atas hati mengereja, ma'rifatu hayatihi subhanahu wa ta'ala, mengenal atau mengetahui sifat penghidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena tahu, wajib kita i'tikad Allah bersifat dengan hayat. Dia bersifat dengan satu sifat yang dengan sifat itu dia hidup. Mana dua? Satunya wajib kita i'tikad Allah hidup, itu ijma'. Yang kedua, Allah hidup dengan sifat hayat. Dengan sifat hayat. Sifat hayat itulah diterjemah dengan kata penghidup, dan boleh terjemah dengan lain, ngikut tempat masing-masing, ngikut zon masing-masing. Di kawasan ini, sifat yang hidup dengan dia itu apa diartikan, apa maksudnya, boleh terjemah masing-masing, tak pasti. Tapi yang sudah diguna pakai oleh kita Semenanjung ni, kita guna hak pada kata penghidup. Allah hidup dengan sifat hayatnya, sifat yang Allah hidup dengan dia. Kita mesti tahu kata Allah hidup. Hidup dia, sifat penghidup dia bil azaliyati, dengan keazaliannya. Allah hidup sedia kala, sifat penghidup dia tu sedia kala, qadim kedua-dua. Bila ada sifat hayat sedia kala, hidup sedia kala. Zat dia sedia kala, hidup dia sedia kala. Wal abadiyah, dan keabadiannya, kekal. Dia sifat hayat dia kekal. Wal ahadiyah, dan juga keesaannya, sifat hayat satu saja. Wal istighna, dan terkaya hayat Allah anil mujibi wal mujid, daripada yang mewajibkan dan daripada yang mengadakan. Wat tawahhud, dan ketunggalannya Allah bidzalika, dengan demikian itu an ghairiha, daripada yang lainnya. Wa tawahhud bidzalika an ghairiha, ketunggalannya dengan demikian itu sifat an ghairiha. Aminal hayati, daripada daripada hayat. Kat sini boleh jadi kita ada jatuh ke macam mana, wallahu alam. Takut kita ni ada silap kat sini. Kalau kita tengok munasabah yang dulu kan, wa tawahhud bidzalika ansa irizawat, dan yang belakang halaman 9, wa tawahhud bidzalika ansa iril ulum.
yang muka halaman 10, wa tawahhud bidzalika ansairil iradat. Nampak kalau tengok cara susun tu, wa tawahhud bidzalika maknanya keesaannya Allah dengan demikian itu an ghairiha, daripada yang lainnya. Bayan pada yang lain minal hayati, daripada sifat-sifat hayat yang lain. Makna Allah saja bersifat dengan sifat hayat yang azaliyah, abadiyah, dan bersifat dengan ahadiyah. Itu mana hayat yang lain tidak ada begitu. Itu makna wattawahhud, dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala bidzalikal mazkur minal hayah an ghairiha, ketunggalan daripada yang lainnya, yang lain daripada sifat yang lain pada sifat hayah. Apa hak lain daripada hayat, daripada sifat hayat? Hayat, mereka yang bersifat dengan hayat ni banyak. Kita sifat dengan hayat, lembu binatang sifat dengan hayat. Tetapi hayat yang Allah sifat dia saja hayatnya, iaitu hayat dia nya azal. Hayat yang lain baru. Hayat Allah itu abadiyah. Hayat yang lain tidak kekal. Hayat Allah itu bersifat dengan ahadiyah, ketunggalan. Tak ada yang lain sifat dengan sifat hayat tu. Allah saja bersifat dengan sifat hayat itu. Itu mana. Dan hayat dia itu tidak berhajat kepada yang lain memberi. Hayat dia tu hayat zatiyah, hayat yang bahasa ori lah, yang bahasa begitu asal mari Allah sifat dengan hayat. Bukan Allah pilih, bukan Allah pilih aku nak hayat dah. Dia jenis hayat dah, dia bersifat dengan hayat sedia kala dah. Kita hayat kita tidak terkaya pada mujib. Hayat kita diberi oleh Allah. Mudah-mudahnya kita di dalam perut ibu kita 4 bulan 120 hari, Allah bagi hayat kepada kita. Allah bagi roh, bagi nyawa kepada kita. Kita bermula kat situ. Maka hayat kita ini ada mujib, ada mujid. Ada yang menyebab, ada yang mengadakan. Hayat Allah tak ada. Bukan dulu Allah mati seketika, kemudian baru Allah hidup dengan diberi hidup oleh satu zat yang lain. Bukan begitu. Itu mana al-istighna anil mujibi wal mujid. Itu bagai kenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Wa an-na'u tsalis ma'rifatu ilmihi. Itu terlah salah masuk baris ilmuhu tu. Ilmihu tu jauhlah tak betul. Ma'rifatu ilmihi, mengetahuikan sifat pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu kata Allah bersifat dengan sifat pengetahuan, iaitu Allah tahu dengan sifat, satu sifat ilmu. Allah mengetahui segala perkara. Bukan dia mengetahui dengan semata-mata zat dia. Dia mengetahui dengan sifat ilmu dia. Ilmu yang Allah mengetahui dengan dia, ilmu yang jadi sifat Allah itu nama diterjemah dengan kata pengetahuan. Ilmu itulah kata sifat ma'ani di dalam istilah sifat 20. Adapun ilmu dengan makna mengetahui, itu ilmu dengan makna thamaratus sifat. Ilmu dengan makna ta'alluq. Mengetahui itu makna ta'alluq. Pengetahuan yang Allah mengetahui dengan dia tu, itulah nama sifat ma'ani. Kita wajib i'tikad Allah mengetahui sekalian perkara dengan sifat ilmu yang ada padanya.
Itu aliran ahli sunnah wal jamaah. Mengetahui bil azaliyah, dengan keazaliannya, keazalian sifat ilmu dia, sifat pengetahuan dia sedia kala. Wal abadiyah, dan keabadiannya. Wal ahadiyah, dan keesaannya. Wal istighna, dan terkayanya. Anil mujibi wal mujid, daripada yang mewajibkan dan daripada yang mengadakan, yang menjadikan. Wa ta'alluqi, itu ataf pada kata al-azaliyah. Ma'rifatu ilmihi ta'ala, ma'rifah tahu bita'alluqi, dengan berta'alluqnya ilmu. Katanya tu lebih mudah faham lah. Sebab alif lam, kita alif lam ganti daripada mudhafun ilaih. Alif lam at-ta'alluq ay wa ta'alluqihi. Tukar mudhafun ilaih dia ganti dengan alif lam. Sebab tu kita terjemah dengan kata dan berta'alluqnya. Kita mengetahui sifat ilmu ni beberapa poin, beberapa perkara yang kita kena tahu hubung kait dengan sifat ilmu. Itu maksud. Satu, kita kena hati kita i'tikad azalnya sifat ilmu. Yang kedua, kekalnya, abad, kekalnya sifat ilmu. Yang ketiga, tidak ada ilmu bagi yang lain pada Allah sama dengan ilmu Allah. Itu ahadiyah, keesaannya. Tidak ada ilmu bagi yang lain sama dengan ilmu Allah. Dan ilmu Allah satu saja, tidak berbilang. Satu ilmu, Allah mengetahui langit dengan satu ilmu itulah. Allah mengetahui bumi pun dengan ilmu itulah. Bukan berbilang-bilang ilmu sebagaimana kata Mujassimah. Mujassimah dia membilang-bilangkan sifat Allah. Allah mengadakan langit dengan satu iradah. Allah mengadakan bumi dengan iradah yang lain. Allah mengadakan matahari dengan iradah yang lain. Allah mengetahui langit dengan satu ilmu, mengetahui bumi dengan satu ilmu. Banyak ilmu Allah. Kita ahli sunnah, Allah mengetahui semua perkara dengan satu ilmu. Itu ahadiyah. Ilmu yang ada pada Allah, tidak ada di sana ilmu yang sama. Tak ada. Tidak ada di sana ilmu yang sama dengan ilmu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi pula ilmu Allah yang kita kena tahu, dia terkaya daripada yang mengadakan. Dia zati, begitu dah. Kita nak ada ilmu kita dengan ada mujib. Allah bubuh ilmu kepada kita, khususnya kepada maklumat kita yang baru-baru ni dengan diberi oleh Allah. Dulu kita keluar daripada perut ibu kita, kita tidak ada maklumat apa-apa pun. Kita baru saja ada maklumat. Ini dengan dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Tak ada ilmu sedikit pun kita. Berapa? 4. Yang kelima, hubung kait dengan ilmu. Tiap-tiap sifat lima enam kena tahu. Sifat ilmu ni, satu kita kena tahu azal, yang kedua kekal, yang ketiga ketunggalan, keesaan, yang keempatnya terkaya pada mujib, yang kelima wa ta'alluqi, mengetahui dengan berta'alluqnya ilmu, bikulli wajibin, dengan segala perkara wajib, wa jaizin, dan perkara yang harus, wa mustahilin, dan perkara yang mustahil. Kena tahu kata ilmu dia berta'alluq dengan semua perkara. Perkara wajib pun dia mengetahui, perkara mustahil dia mengetahui, perkara harus pun dia mengetahui. Itu makna ta'alluq ilmu. Ta'alluq ini pakai makna lughawi mudah. Makna pada lughah iaitu hubung kait. Hubung kait ilmu. Ilmu ni dia ada hubung kait dengan perkara wajib. Hubung kait ilmu ni iaitu mengetahui inkishaf. Dia tahu perkara wajib, dia tahu perkara mustahil, dia tahu perkara yang harus. Dia hubung kait dengan 3 perkara.
Semua perkara lah. Bila 3 perkara, makna semua perkara. Kerana perkara ada 3 ni saja. Perkara wajib, perkara mustahil, perkara harum. Yang keenam, wattawahhudi, dan mengetahui dengan ketunggalannya Allah, bidzalika, dengan demikian itu ilmu, ansairil ulum, daripada segala sifat-sifat ilmu yang lain. Dia saja, ilmu dia saja bersifat begitu. Ilmu lain tak ada bersifat mengetahui dengan segala yang wajib, mengetahui segala yang haram, mengetahui dengan yang mustahil. Kita Allah bagi sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita mengetahui perkara haram berapa saja? Bulan, bintang, matahari, langit, bumi. Banyak lagi perkara yang haram yang kita tidak mengetahui. Perkara yang mustahil, kita tak tahu berapa banyak di sana perkara mustahil. Kita tak tahu. Kita tahu sebahagian yang kecil, sebahagian yang sedikit saja. Perkara yang haram demikian juga. Allah mengetahui kesemuanya. Sebab tu Allah saja bersifat dengan ilmu yang bersifat dengan demikian sifat. Ilmu ni sifat Allah, dan ilmu dia bersifat dengan beberapa sifat pula. Itu kita kena tahu sifat ilmu dia. Sifat bagi sifat ilmu. Ilmu sifat Allah. Ilmu ini dia bersifat dengan qidam, azali. Ilmu Allah bersifat dengan baqa. Ilmu Allah bersifat dengan wahdaniyah. Ilmu Allah bersifat dengan ta'alluq bi kulli wajibin wa jaizin wa mustahil. An-naw'ur rabi', bagai yang keempat, ma'rifatu iradatihi ta'ala iradatihu. Itu tak betul. Ma'rifatu iradatihi subhanahu wa ta'ala, mengenal, mengetahui sifat berkehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena tahu dalam hati, i'tiqad di dalam hati, beriman di dalam hati kita dengan Allah bersifat dengan sifat iradah. Sifat iradah dengan mana berkehendak. Allah mengada dan meniadakan sesuatu dengan kehendaknya. Dengan ada kehendak. Dia kehendak dengan sifat iradah, dengan sifat berkehendak. Maka sifat iradah dia ni dia bersifat dengan beberapa sifat seperti yang dulu. Kita nak kenal dia macam mana sifat iradah, mengetahui bil azaliyah, dengan keazaliannya, wal abadiyah, dan keabadiannya, wal ahadiyah, dan keesaannya, wal istighna anil mujibi wal mujid, dan terkayanya daripada yang mewajibkan dan terkaya daripada yang menjadikan. Wa ta'alluqi, dan mengetahui iradah Allah dengan berta'alluq iradah Allah subhanahu wa ta'ala bima tata'allaqu bihil qudrah, dengan barang, dengan muta'allaq yang berta'alluq dengan dia, dengannya, dengan barang al-qudratu, oleh sifat qudrah. Apa yang berta'alluq oleh sifat qudrah, berta'alluq dengan dia oleh sifat iradah. Muta'allaq tu lah, cuma bagai ta'alluq tu lain-lain. Hubungan sifat qudrah dengan perkara lain pada ada dia pada zat, dia ada hubungan dengan perkara itu. Perkara ada hubungan dengan qudrat itulah nama muta'allaq bagi qudrat, iaitu perkara mungkinat, perkara mungkin, perkara jaiz. Qudrat dia hubungan dengan perkara jaiz, dan iradah pun dia bertakluk dengan barang yang bertakluk dengan dia oleh qudrat, iaitu dengan jaiz juga. Cumanya bagai ta'alluq, bagai hubungan tu tak sama. Hubungan qudrat iaitu taksir ataupun ijad dan i'dam, mengada dan meniada. Qudrat dia hubungan dengan mungkin, dia mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Dia buat langit, buat bumi, buat manusia,
Dia membinasakan langit, membinasakan bumi, membinasakan manusia dan umpamanya. Itu ta'alluq qudrat. Ta'alluq iradah iaitu taksis. Dia menghendaki, menentu. Aku nak we ada langit, aku nak we ada langit, nak menghilangkan langit, nak mengada manusia, nak menghilangkan manusia. Diri menentu bagi ada dan meniada itu nama ta'alluq iradah. Mengada dan meniada itu ta'alluq qudrah. Wa tawahhudi bidzalika, dan ketunggalannya Allah Subhanahu wa taala bidzalika, dengan demikian itu bidzalikal iradah, dengan demikian itu tersebut daripada iradah. Ataupun gini, wa tawahhud ay wa tawahhudiha, dan ketunggalannya sifat iradah Allah bidzalikal mazkur minas sifat. Iradah Allah tu ketunggalan dengan sifat azaliyah, abadiyah, ahadiyah, istighna anil mujibi wal mujib, ansairil iradat, daripada yang tinggal daripada segala sifat iradat, daripada iradat yang lain. Tak ada di sana iradat bersifat seperti sifat iradat Allah. Arti yang lain tadi pun sama tu. Haya wa tawahhud, dan ketunggalannya sifat haya Allah bidzalika, dengan demikian itu tersebut pada sifat an ghairiha, pada yang lainnya, lain pada haya, minal haya, daripada sifat haya yang lain. Hak tadi betul dah. Tak ada kita, tak ada kurang, tak ada jatuh. Betul. Maknanya sifat iradah Allah Subhanahu wa taala dia bersifat dengan 5 sifat. Disebut sini. Satu bersifat dengan azal, sedia kala. Yang kedua bersifat dengan abad, kekal. Yang tiga bersifat dengan ketunggalan, ahadiyah, tak berbilang. Tidak ada iradah bagi yang lain sama dengan iradah Allah. Yang keempat istighna, terkaya daripada mujib dan mujid, daripada yang mengada. Yang kelima berta'alluq dengan perkara jaiz. Bersifat dengan iradat, bersifat dengan 5 sifat ni, iradat Allah saja. Iradat yang lain tak bersifat dengan 5 sifat ni. Itu makna wattawahhud bidzalika. Alif lam pada at-tawahhud, alif lam berarti pada mudhafun ilaih. Yang asalnya watawahhudiha, dan ketunggalan iradah Allah bidzalikal mazkur minas sifat, dengan demikian itu tersebut pada sifat, iaitu bil azaliyah wal abadiyah. Ketunggalan an sairil iradat, daripada yang tinggal daripada segala iradat, yakni daripada iradat yang lain. Dia saja bersifat dengan sifat yang tersebut. Iradat lain tak bersifat dengan sifat yang tersebut. An-naw'ul khamis, bagai yang kelima, ma'rifatu qudratihi ta'ala, mengenal sifat perkuasanya Allah Ta'ala. Allah kuasa dengan sifat perkuasa, dengan sifat qudrah. Kuasa qudratihi alal mumkinat, atas segala perkara mungkin, perkara yang terima ada dan terima tiada, terima hilang, terima ternapi dan terima sabit, terima ada. Perkara yang terima dua belah nama mungkin, nama jaiz. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia bersifat dengan sifat perkuasa. Dia bersifat dengan satu sifat qudrat, yang dengan sifat qudrat tu dia kuasa nak mengada dan menghilangkan segala perkara mungkin. Tahu qudrat ni tahu macam mana? Kena dia bil azaliyah, dengan keazaliannya. Qudrat Allah azal, sedia kala, wal abadiyah, dan keabadiannya kekal selama-lama, wal ahadiyah, dan keesaannya tidak ada qudrat yang lain sama dengan qudrat Allah, wal istighnai, dan terkayanya anil mujibi wal mujid,
daripada perkara yang mewajibkan dan perkara yang mengadakan. Wa tawahhudi, dan ketunggalan qudrat Allah, bidzalika, dengan demikian itu tersebut, daripada sifat azal abad, an sairil qudar, daripada yang tinggal, daripada kodrat yang lain. Kodrat Allah saja sifatnya azali dan abadi hingga akhir tadi. Kodrat lain tak ada hak azal. Kodrat yang lain semua baru. Kodrat yang lain semua terima binasa. Kodrat yang lain berhajat kepada yang mengada. Kodrat yang lain berbilang, tidak bersifat dengan ahad. An-naw'u sadis, ma'rifatu sam'ihi subhanahu wa ta'ala. Bagai yang keenam, mengenal sifat pendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti kenal dan kita yakin bahawa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sama, bersifat dengan pendengar. Dengan sebab ada pendengar, dia dengar. Sifat pendengar dia ni mengetahui, kata bersifat dengan pendengar, bil azaliyah, dengan keazalian sifat sama, wal abadiyah, dan sifat keabadiannya, kekalnya, wal ahadiyah, dan sifat keesaannya. Sama Allah bersifat dengan tiga sifat: azalnya, kekalnya, dan ahadnya, ketunggalannya. Dan sifat yang keempat, wal istighna 'anil mujibi wal mujid, dan terkaya daripada yang mewajibkan dan terkaya daripada yang mengada menjadikan. Wa ta'alluq, yang kelimanya, dan berta'alluqnya sama. Sifat sama tu dia berta'alluq bikulli masmu'in, dengan segala yang didengari. Bikulli masmu', dengan perkara yang didengari, yakni bikulli ma sya'nuhu an yusma', tiap-tiap perkara yang sifatnya jenis didengar. Perkara yang jenis didengar. Apa perkara yang jenis didengar? Satu daripadanya yang tak keluar, yang tetap masuk di dalam masmu', iaitu suara. Suara itu nama masmu'. Perkara yang siapa-siapa ada sifat sama, mesti boleh dengar lah. Perkara jenis didengari. Dan lain pada suara, adakah di sana lain pada suara perkara didengari? Itu khilaf. Perkara yang semata-mata bersifat dengan wujud, bersifat dengan ada, adakah boleh didengar, jenis didengar ataupun tidak? Itu khilaf. Aliran Asy'ariyah, dia kata tiap-tiap perkara bersifat dengan wujud, dengan makna perkara maujud, perkara itu masuk di dalam masmu', masuk di dalam kata didengari. Didengar juga. Langit didengar, bumi didengar, air didengar, pokok didengar, suara langit, suara air, suara binatang didengar, suara didengar, dan diri zat perkara yang bersuara didengar, dan zat perkara yang tidak bersuara pun didengar. Zat batu, zat kayu didengar. Itu aliran Asy'ariyah. Aliran Maturidi, Abu Mansur Maturidi, dia kata masmu' hanya tertentu dengan suara sahaja. Suara lah masmu', perkara jenis didengari. Ada pun perkara yang lain pada suara, sekalipun ada, itu bukan masuk di dalam masmu'. Masuk dalam mubsar, perkara yang dilihat, bukan didengar. Batu tidak didengar,
tak boleh nak dengar batu. Angin tak boleh didengar. Yang boleh didengarnya suara. Kalau batu bersuara, batu pelaga dan umpamanya, itu didengar. Sifat sama dia bertakluk dengan semua perkara yang didengar. Maksud perkara yang didengar iaitu dengan sekalian suara di sisi Maturidi, dan sekalian maujudat, sekalian perkara ada di sisi Asy'ariyah Asy'ari. Perkara masmu' ni qadimin, yang sedia kala, au hadithin, atau yang baru. Perkara suara, kalau suara yang sedia kala, kalau perkara ada sedia kala, Allah dengar sedia kala dengan sifat sama dia. Itu nama ta'alluq tanjizi qadim bagi sama. Kalau suara baru, suara tu baru atau perkara ada ni baru ada, Allah baru dengar saja, nama ta'alluq tanjizi hadis. Belum daripada ada perkara baru boleh Allah dengar pada ketika adanya, namanya suluhi qadim. Oleh itu sama ada 3 ta'alluq. Ada ta'alluq suluhi qadim, ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Wattawahhudi, dan ketunggalannya sama pendengaran Allah, pendengar Allah, bidzalika, dengan demikian itu tersebut, ansairil asma, ketunggalan daripada yang lain, daripada sama-sama yang lain, daripada sifat-sifat sama yang lain. Makna sifat sama Allah saja bersifat dengan sifat yang tersebut, dengan keazaliannya, dengan keabadiannya hingga akhir. An-naw'u sabi' ma'rifatu basarihi subhanahu wa ta'ala bil azaliyyati wal abadiyyati wal ahadiyyati wal istighna 'anil mujibi wal mujid. Mengenali sifat penglihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keazaliannya dan keabadiannya dan keesaannya, wal istighna 'anil mujibi wal mujid, dan terkayanya daripada yang mewajibkan dan yang mengadakan. Wa ta'alluqi, dan berta'alluqnya basar Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat basar dia ni berta'alluq bikulli mawjudin, dengan segala perkara yang ada. Dia tak seperti sama bikulli masmu'. Basar dia ta'alluq bikulli mawjud. Makna Allah melihat batu, Allah melihat kayu, Allah melihat manusia, dan Allah melihat suara manusia, suara batu, suara binatang. Suara Allah melihat. Allah lihat sebab suara tu maujud, kalau ada. Kalau ada yang qadimin, yang sedia kala, au hadisin, atau yang baru. Suara hak sedia atau suara yang baru. Wattawahhudi bidzalika, dan ketunggalannya Allah, ketunggalannya basar Allah, bidzalika, dengan demikian itu, bidzalikal mazkur minas sifat. Sama Allah saja bersifat dengan azal, sifat dengan abad, sifat dengan ahdiyah, ansairil absar, daripada yang tinggal daripada segala basar. Basar Allah saja bersifat dengan azal, abad hingga akhir tadi. Sama sifat, samanya ta'ala. An-na'utsamin, bagai yang ke-8, ma'rifatu kalamihi ta'ala, mengetahui, mengenali sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena tahu juga, kena Allah, kita tahu sifat kalam. Dia bersifat dengan sifat kalam. Tahu sifat kalam macam mana? Bil azaliyati, dengan keazaliannya. Azalnya sifat kalam Allah, bukan baru.
wal abadiyah dan keabadiannya, kekal, wal ahadiyah dan keesaan. Tidak ada kalam yang lain sama dengan kalam Allah. Wal istighna dan terkaya anil mujib daripada yang mewajibkan, wal mujid dan terkaya daripada yang menjadikan, wa ta'alluqi dan berta'alluqnya, berta'alluq kalam Allah dia berta'alluq bi jami'i ma yata'allaqu bihil ilmu. Berta'alluq bi jami'i ma yata'allaqu bihil ilmu, dengan segala barang, dengan segala muta'allaq, yata'allaqu bihil ilmu, yang berta'alluq dengannya oleh sifat ilmu. Apa yang berta'alluq oleh ilmu, berta'alluq dengan dia oleh sifat kalam. Itu makna muta'allaq ilmu ialah muta'allaq sifat kalam. Maka kita maklum ilmu dia berta'alluq dengan setiap perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara yang mustahil. Maka kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dia berta'alluq dengan perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara yang mustahil. Itu mana maksudnya dapat dipaham daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala perkara yang wajib, dapat dipaham daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Itu makna mana ta'alluqnya sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawahhudi dan ketunggalannya sifat kalam Allah, bidzalika dengan demikian itu tersebut daripada sifat azal abad hingga akhir, ansa iri anwa'il kalam, daripada yang tinggal bagi segala bagai bagi sifat kalam. Yakni kalam-kalam yang lain tak bersifat dengan sifat yang tersebut, tidak bersifat dengan azaliyah abadiyah. Kalam Allah saja bersifat dengan azaliyah, abadiyah, ahadiyah, al-istighna anil mujibi wal mujid. Tajuk sifat kalam ni masih lagi lah di dalam kekeliruan kita ataupun kesamaran kita, tak jelas kitanya. Satunya maksud dengan sifat kalam sendiri, yang kedua maksud dengan ta'alluq sifat kalam. Kita cuba kita buat rujukan kepada beberapa kitab ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Maksud dengan ta'alluq sifat kalam tu apa dia? Macam mana ta'alluq sifat kalam? Sebab tokoh-tokoh kita di hari ini ada perbezaan pendapat tentang ta'alluq sifat kalam. Cuba kita testing tengok, cuba tanya
apa maksud dengan ta'alluq sifat kalam? Cuba tanya tokoh-tokoh kita. Boleh jadi kalau kita tanya 3 orang, 3 pendapat, tak sama lah, tak sama. Oleh itu pasti kita kena buat kajian, buat perbahasan, buat kajian untuk tahqiqkan perkara ni. Yang manakah yang betul daripada pendapat-pendapat yang berbeza itu. Pendapat yang berbeza itu di manakah sumbernya. Kita buat perbahasannya. Yang kata begini, mana sumber dia? Mesti kena ada sumber dia, kerana ulama kita sudah buat perbahasan yang panjang lebar, yang lanjut, sudah bahas lama dah, sudah ada di dalam buku-buku peninggalan turas, peninggalan mereka sudah ada di sana. Oleh itu saya harap kepada kita semua cuba tanya-tanya dulu, guru-guru yang lain. Kemudian kita mari jelas sekali lagi. Kita biar duduk dalam gelap sikit dulu. Kat sini duduk dalam gelap situ. Fahadhihi sifatu kulluha qa'imatun bi dzatillahi subhanahu wa ta'ala, wa hiya munqasimatun ila ma yata'allaqu bi ghairihi kashfan kal ilmi wal sam'i wal basar, wa ila ma yata'allaqu bi ghairihi ta'siran kal qudrah, wa ila ma yata'allaqu bi ghairihi min ghairi kashfin wala ta'sirin kal kalam, wa a'ammuha ta'alluqan al-ilmu wal kalamu, wa akhassuha as-sam'u, wa mutawassituha al-basaru. Artinya, maka sifat-sifat ini iaitu bermula daripada anwa' tadi, iaitu sifat hayah. Pertamanya hayah, yang keduanya ilmu, yang ketiganya iradah, yang keempatnya qudrat, yang kelimanya sama, yang keenamnya basar, yang ketujuhnya kalam. Tujuh sifat ini kulluha qa'imatun bi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Kesemua sifat ini berdiri, yang berdiri ia, yakni yang ada ia bi dzatillah. Istilah ulama usuluddin bila kata qiyamuha bidzat, makna adanya di zat. Dia tak kata qaim, malaikat yang ada pada zat. Itu istilahi. Adapun di dalam lughah, di segi bahasa, qiyam ni tak mesti ada. Kita kena tahu, bila kata qiyam pada istilah, iaitu dinisbah kepada sifat yang wujudiyah, sifat yang bangsa ada. Bila sifat hak bahasa amrun i'tibari, dia tak kata qiyam, kerana dia bukan ada. Sifat yang 7 ini mula daripada haya, ilmu hingga akhir sampai pada kalam. Kesemua itu dia bersifat dengan qiyam bi dzatillah, qa'imatun bi dzatillah, yang berdiri. Maksud yang berdiri, yang ada, bukan berdiri yang lawan duduk. Yang qiyam, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wujud, yang subut pada zat Allah. Wahia dan ia, ini sifat ini munqasimatun, yang terbahagi ia, ila ma yata'allaqu bi ghairi, kepada barang yang berta'alluq ia dengan yang lainnya. Sifat yang tersebut ada yang berta'alluq dengan yang lain, ada hubung kait dengan yang lain. Ada yang tidak berta'alluq, wa ila ma
kepada barang yang tidak bertakluk seperti haya. Haya dia tidak ada hubung kait. Ia ada pada zat, ia tak ada hubung kait dengan langit, bumi, dengan sifat, dengan zat, tak ada. Dia ada pada zat, cukup, tak ada hubung kait. Itu ta'alluq. Ta'alluq dia ada hubung kait dengan yang lain daripada adanya pada zat. Itu makna talabus sifati amran zaidan ala qiyamah bizat. Talabu di situ makna irtibat. Irtibat makna hubung kait. Hubung kait sifat dengan yang lain daripada adanya pada zat. Dia ada pada zat, tu satu hubung kait. Itu bukan ta'alluq. Kamar dia ada hubung kait dengan lain daripada tu. Ada hubung kait dengan yang lain pada tu, itu nama ta'alluq. Sifat tersebut dia ada hubung kait. Setengahnya ada hubung kait dengan yang lain. Hubung kaitnya kashfan, itu nama tamjiz. Tamjiz muhawwal nama dia. Berta'alluq dengan yang lain daripadanya, kashfan, ta'alluq nisbah nyata, dan terang. Kashfan terbuka, yakni nyata dan terang, zahir bagi dia. Dia tak ada ubah apa, nyata bagi dia. Ini bahasa Melayu kita kata tahu dan umpamanya. Bandingnya satu perkara yang duduk dalam bumi, satu perkara duduk di bawah penutup. Bila kita buka penutup, kita dapat nampak, kita dapat tahu apa ada di bawah penutup, penundung tadi. Itu nama kashfan, nama dia. Terbuka, ternyata bagi kita. Kalau ternyata tu dengan mata, nama dia nampak. Kalau terbuka dengan ilmu, bila terbuka tahu, nama dia mengetahui. Nama mengetahui. Kalau ternyatanya dengan dengar, dulu tak dengar, bila kita buka penutup boleh dengar, nama dengar, nama dia. Sebab tu ta'alluq basar, nama dia melihat. Ta'alluq sama', nama dia mendengar. Ta'alluq ilmu maknanya mengetahui. Kesemua tu kalau kata dengan secara luas, nyata. Bahasa Arab kata kashfu inkishaf, nama dia inkishaf. Kal ilmi, seperti sifat ilmu. Ilmu dia ada hubung kait dengan yang lain, dengan jalan nyata dan mengetahui. Wasam'i, dan sifat sama', dia ada hubung kait dengan yang lain, dengan dia dengar suara. Wal basari, sifat basar dia hubung kait dengan yang lain, dia melihat, dia nampak perkara yang lain. Wa ila ma yata'allaqu bi ghairihi, dan kepada yang bertakluk ia dengan yang lainnya, ta'siran, nisbah, memberi bekas. Dia hubung kait dengan memberi kesan, memberi bekas, memberi kesan. Ada kesan perkara lain, dia hubung kait dengan ada kesan di benda lain. Kal qudrati, seperti kudrah, seperti kudrat. Kudrat dia beri kesan kepada yang lain. Langit tak ada, dia bila dia ta'alluq dengan langit, dia hubung kait dengan langit, dia boleh ada langit. Perkara yang sudah ada, bila dia ta'alluq, dia boleh hilang. Itu ta'alluq kudrat, iaitu ta'alluq ta'zir. Bahasa Melayu kita kata dengan hurainya, iaitu mengada dan meniada. Kata ringkas, iaitu ta'zir, memberi bekas, memberi kesan. Itu ta'alluq qudrat. Bagai ta'alluq dianya ta'zir. Ta'alluq ilmu, ta'alluq dia inkishaf, kashfu. Wa ila ma yata'allaqu bi ghairihi min ghairi kashfin wala ta'zir. Dan kepada barang sifat yang bertakluk ia dengan yang lainnya, yang lain daripada barang, min ghairi kashfin, daripada ketiadaan nyata, wala ta'sirin, dan bukan memberi bekas, membekaskan. Tak ada membekas, mengkesan, tak ada nyata. Hubung kait dia tak ada beri kesan, tak ada nyata, tak ada apa. Kal kalam, seperti kalam.
Kalam takluk dia tak ada kesan apa. Dia tak ada beri kesan. Seperti Allah kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang mengada, yang menciptakan segala langit dan bumi dan barang di antara kedua-dua. Kita dapat faham kat situ kata langit bumi baru ada. Langit bumi diciptakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesan dia apa? Kita faham kata langit dicipta oleh Allah, tak ada kesan. Tak ada nyata apa bagi Allah. Allah bagi tahu saja. Yang ni kita boleh faham daripada kalam dia perkara-perkara yang harus, perkara mustahil, perkara yang wajib. Itu makna ta'alluq kalam. Makna dilalah. Makna ta'alluq dia bukan kesan, bukan memberi kesan, membekas dan bukan nyata. Hanya ta'alluq dia dilalah. Apa dilalah? Boleh faham satu perkara di satu perkara. Kita boleh fahamkan satu perkara di kalam dia tu. Di kalam dia boleh kita faham perkara wajib, boleh faham perkara yang harus, boleh faham perkara yang mustahil. Maka dilalah itu tidak ada asar baginya, tak ada kesan. Dilalah itu bukan kasyaf, bukan nyata, bukan terang. Hanya dia semata-mata dilalah. Wa a'ammuha, dan yang lebih umumnya, yang paling umum sekali sifat-sifat yang tersebut ta'alluqan, nisbah ta'alluq. Hak ta'alluq paling umum al-ilmu wal kalam, ilmu dan kalam, kerana dia ta'alluq ke semua perkara. Perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Habis dia ta'alluq, maka habis. Wa akhassuha, dan yang paling khususnya, yang paling khusus, yang lebih khusus, ta'alluq sedikit saja, dalam banyak tu yang ambil sebahagian dia, iaitu as-sam'u, sama. Sama dia ta'alluq dengan masmu'at saja, suara saja sama. Bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil, bukan perkara harus, dia ambil suara saja. Dia ta'alluq dengan suara saja. Itu kata masmu'at, khususlah sikit. Wa mutawassituha, dan yang pertengahannya, hak tengah. Banyak kalau banding dengan ilmu kalam dia sedikit, kalau banding dengan sama dia banyak. Al-basaru, ialah sifat al-basar, sifat basar, sebab dia ta'alluq dengan maujudat. Suara pun masuk, bukan suara pun masuk. Banyak daripada sifat sama. Kalau banding hadah ke, ada hadah kecil, ada hadah yang lebih besar, ada hadah asghar, ada hadah awsat, ada hak tengah-tengah. Hadah junub lah kalau basar ni, dia duduk tengah. Kalau banding dengan hadah keluar angin, hadah tidur tu dia lebih besar. Kalau banding dengan hadah haid, hadah nifas, dia lebih halus. Dia hadah mutawassit, dia duduk sama tengah. Tengok jam tu, kita break kat situlah dulu. An-naw'ut tasi' ma'rifatu ma yajibu salbuhu an zatihi ta'ala. Wallahu